Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa ma syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khairin. Rabbi tammim bi khair birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan juga puji ini bukanlah semata-matanya sehari, bahkannya berhari-hari, sehinggalah nafas kita ini tadi dan juga jantung kita masih lagi berdegup. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala perlulah kita lafaz untuk setiap hari, sama ada dengan perbuatan kita, dengan mulut kita dan juga hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari yang kita lalui dalam bulan Ramadan, dan pada akhirnya kita telah sampai pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mempertingkatkan lagi, menggiatkan lagi usaha kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kiralah dalam seperti solat kita, latih diri kita, giatkan lagi diri kita untuk melatih supaya kita dapat melaksanakan solat dengan khusyuk, dapat menyempurnakan segala yang wajib dan yang sunat, rukun, supaya apa, selepas daripada Ramadan yang kita tinggalkan, yang meninggalkan kita nanti, bila pada bulan-bulan yang lain kita dah terbiasa dengan amalan tersebut. Begitu juga dengan puasa. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan 10 yang terakhir ni, marilah kita sama-sama berusaha juga untuk kita mencari, memburu satu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar, iaitu yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan diturunkan pada bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada makhluknya yang terbaik, sebaik-baik ciptaan. Begitu indahnya ciptaan Allah Taala dan begitu berhikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu benda, iaitu malam Lailatul Qadar. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadr min khair, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi janganlah kita sia-siakan. Kalau sekiranya kita tak mampu untuk nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak melaksanakan solat malam, jangan tinggal solat isyak secara berjemaah dan juga solat subuh secara berjemaah. Tetapi seeloknya kejarlah benda yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pada kali ini kita akan sambung, teruskan lagi tafsir surah Al-Baqarah. Pada siri yang lepas kita telah pun sama-sama membincangkan ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang sebelum daripada ini, iaitu pada ayat 21, 22 sehinggalah pada ayat 24. Iaitu pada ayat 21 dan 22, sebagaimana secara sepintas lalu kita ulang semula, ayat itu berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua manusia agar memfokuskan, menumpukan pengibadatan, pelaksanaan ibadah tu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan sebabnya kenapa? Yang pertama, sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah menjadikan kita ni daripada tiada kepada ada. Dan
Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bagaimana proses kejadian kita, kan, kita sebagai manusia ni, yang mana kita bila dah terbentuk sebagai manusia, kan, kita dah besar dan kita dah digunakan akal dan kita boleh berfikir, dan semasa kita dah bila dah sempurna, kita dah senang, kan. Ada kala setengah daripada manusia ni dia lupa, kadang-kadang boleh mengaku diri dia Tuhan. Bila dia tak melihat asal kejadian dia, maka bila dia tak tahu kejadian dia macam mana, dia akan sombong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu perkara kat sini, poin penting dia, Allah Taala menjadikan kita daripada tiada kepada ada, kan. Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ada menjelaskan tentang proses kejadian manusia itu. Kalau difikirkan kembali, kejadian kita ni tadi adalah asal kita ni tadi begitu hina. Kita berasal daripada tanah, iaitu Nabi Adam alaihi salam, dan daripada Nabi Adam alaihi salam bersama Siti Hawa, Sayyidatina Hawa, kalau kita fikirkan kembali kejadian kita, maka siapalah kita sebenarnya, kan? Tidak layaklah duduk kita sebagai manusia ni nak berlaku sombong pada Allah Ta'ala, dan siapalah kita manusia ni nak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan bumi yang kita pijak ni, yang selalu kita ambil manfaat dengan dia, iaitu kita berjalan di dalamnya, kan, berjalan di atas bumi, berteduh di bawah langit, kan, berteduh kita menjadikan bumi ni sebagai tempat tinggal kita, kan, tempat kita bercucuk tanam, tempat kita mendapatkan segala Allah SWT segala keperluan hidup. Dan ada setengah manusia menjadi kaya, ada yang menjadi fakir miskin, kan. Tetapi semua yang ada sebenarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menjadikan bumi yang tempat kita pijak. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit tempat kita berteduh, dan tempat kita selalu mendapatkan bumi ni, kita mendapatkan faedah daripadanya. Antaranya adalah cahaya matahari itu sendiri, kerana kita dapat daripada faedah hujan itu, kan. Juga begitu juga awan. Tetapi di sebalik itu semua, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita fikirkan bahawa tidak ada Tuhan yang lain yang mampu untuk menjadikan sekalian semua benda itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kepada kita supaya memikirkan bagaimana semua ciptaan Allah Ta'ala yang berupa langit dan bintang serta angkasa, kan, di ruang angkasa juga, kesemua tu diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ada tiang, tanpa ada benda yang menjadi sandaran kepada langit itu tadi. Langit kita lihat dia, tapi tak ada benda yang menjadi sandaran kepada langit tersebut. Dan kita lihat sejak penciptaan langit ni dan bumi, kan, langit itu sendirilah, dan sampailah kepada zaman kita sekarang ni, sebelum berlakunya kiamat, kita lihat tidak ada cacat celah langsung pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan lagi, Allah Ta'ala menjadikan bumi dan langit, daripada langit itu diturunkan hujan, kemudian daripada hasil daripada hujan itu tadi timbullah tanam-tanaman, tanam-tanaman yang mana daripada itu tadi manusia dapat mengambil manfaat untuk mereka meneruskan kehidupan, sumber makanan mereka, kan, sumber pendapatan mereka daripada itu juga. Jadi kita lihat apa yang kita boleh buat kalau kita tidak mahu memfokuskan dan mengumpulkan segala pelaksanaan ibadah kita tadi hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maksudnya kalau kita ni tadi, siapalah kita, kan, ada tak kekuasaan yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu untuk menciptakan selain daripada apa yang Allah Ta'ala dah persembahkan di dalam muka bumi ini, kan. Contohlah kalau kita kata kita mengaku kita mampu untuk membina masjid yang besar, kan. Cuba kita renungkan kembali setiap daripada alat-alat, kan, seperti mana batu, pasir, simen yang kita ambil untuk kita jadikan sebuah maligai ke masjid yang sebesar-besar, seperti mana masjid negeri ini, kan, kita lihat tu sumber daripada mana. Sumber tu kalau kita lihat, kita gaji asal demi asal, sehinggalah dia akan kembali kepada tanah juga, kan, kembali pada tanah. Dan tanah tu tadi macam mana dia hasilkan pokok, macam mana dia hasilkan semua perkara ini, tidak lain daripada dia mendapat manfaat daripada hujan, kan. Semua tu ada berkaitan. Lalas kita akan kembali kepada Allah, pada akhirnya kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia, sembahlah Allah Ta'ala, sembahlah dia,
kan? Kerana yang pertama, dia telah menjadikan kamu daripada tiada kepada ada. Yang kedua, dia telah memberi dia telah menggunakan nikmat kepada kita, yang mana kita perolehi sekarang ni. Baiklah, kita perolehi nikmat itu pada sekarang ni, itu semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua seterusnya kita dapat daripada ayat yang ke 23 dan ke 24 ini, yang berkaitan dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana dia memerintahkan manusia ni beribadah kepada dia, macam mana cara nak beribadah? Dia ada menghantar utusan di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ni tadi adalah kita dianggap sebagai utusan Allah Ta'ala yang menyampaikan wahyu yang diterima kepada semua manusia. Rasul ni tadi adalah sebagai panduan, sebagai pembimbing kepada semua manusia, untuk mereka menuju kepada Allah Ta'ala, kan? Macam mana nak beribadat? Ikut macam mana Nabi Rasul, macam mana Rasul ni tadi beribadah kepada Allah Ta'ala, kan? Bagaimana nak meneruskan muamalah, bergaul dengan manusia semua sendiri, tanpa ada sebarang tanpa menatijahkan pergaduhan, kan? Tanpa menatijahkan penyelewengan. Maka para rasul akan mengajar manusia selepas mereka menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi malangnya, dakwah yang para rasul alaihi salatu wassalam bawa kepada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin disampaikan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangsa dia ataupun umat dia pada masa itu, lebih-lebih lagi Nabi SAW, dia mendapat tentangan daripada kaum dia sendiri dan juga umat dia sendiri. Sebagaimana Nabi SAW, beliau telah mendapat tentangan daripada bangsa dia, bangsa Quraisy ketika itu, yang terdiri daripada golongan musyrikin Makkah, kan? Mereka menentang baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Muhammad ni telah menipu, kan? Apa-apa ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat yang reka-reka. Muhammad ni pendusta. Kerana apa? Buktinya dia tak tahu membaca, kan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ni, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, Allah Ta'ala cabar. Allah Ta'ala kata kepada kaum Quraisy, kaum musyrikin Mekah, jika sekiranya kamu masih lagi berada dalam ragu-ragu, kan? Musyrikin Mekah baik, Yahudi baik, dan juga siapa sahaja yang ingin menentang baginda sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu masih lagi ragu-ragu dengan wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli, maka hendaklah kamu datangkan kepada kami, kan, satu surah yang sama macam ni. Dan kita lihat kat sini, ini adalah satu cabaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan kat sini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa sahnya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa bentuk. Yang pertama kat sini daripada ayat ni tadi adalah cabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kaum, kaum yang mana bahasanya yang sebangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana para nabi ni Allah Ta'ala utuskan daripada manusia juga, bukan daripada para malaikat. Kenapa? Manusia itu adalah orang yang lebih tahu adat mereka sesama mereka sendiri, kan? Berbeza dengan para malaikat, kan? Tetapi manusia ni, para rasul ni, mereka tabiat dia sama macam manusia sendiri, kan? Dan juga manusia lebih memahami perangai sesama bangsa mereka. Sebab tu kalau Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, sifat harus bagi Nabi adalah harus bagi para Nabi dan juga para Rasul berperangai, seperti mana perangai manusia. Cuma bezanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia seorang yang mereka adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada melakukan dosa besar. Melakukan dosa-dosa lah, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Tetapi kat sini kenapa dikatakan para nabi ni Allah Ta'ala pelihara mereka daripada melakukan dosa, kan? Sebab apa? Orang yang nak menyeru kepada kebaikan tidak mereka mereka mestilah terhindar daripada perkara-perkara yang kotor terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk dielakkan daripada mereka ini dihina dan diremehkan oleh bangsa mereka sendiri. Baik, jadi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para nabi dan rasul ni, lebih-lebih lagi Nabi SAW telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bangsa dia, dan bangsa yang satu bahasa, bercakap sama bahasa dengan mereka. Dan juga kelebihan pada masa itu adalah bangsa dia tadi, bangsa Arab ni adalah orang yang mahir dalam ilmu bahasa sastra sendiri. Sebab itulah Nabi SAW, Allah Ta'ala beri dia mukjizat yang paling besar sekali adalah Al-Quranul Karim. Baik, bentuk yang kedua adalah sebagaimana kita maklum bahawa orang-orang yang beriman dan orang yang menentang kepada kenabian Nabi SAW ini adalah bukan orang-orang yang biasa. Mereka ini adalah orang yang manusia yang berakal, akal fikirannya waras, dan akhlak mereka cukup baik. Ini kalangan orang yang beriman lah, kan. Dan kalau orang jahiliah juga, kalau kita lihat, mereka bukanlah kata jahil tu bodoh, maksudnya mereka tak tahu apa-apa, kan. Dalam kalangan mereka tahu syair, bab syair. Dan bukanlah sebab mereka jahil tu kerana perangai mereka pun teruk, akhlak mereka tidak baik, kan. Kalangan mereka ni tadi, kalau kita baca sejarah mereka ni adalah golongan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memuliakan tetamu. Apabila tetamu datang, mereka sangat memuliakan orang-orang yang datang ke tempat-tempat mereka. Dan mereka juga ada kalangan mereka yang cerdik pandai, yang mampu memberikan idea yang bernas. Tetapi yang menjadi masalahnya, mereka menentang kenabian Nabi, mereka menentang tentang kenabian Nabi SAW. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Nabi SAW menghadapi tentangan daripada orang yang cerdik, tidak Nabi SAW mesti ada satu senjata, yang mana senjata tersebut tidak dapat ditandingi oleh musuh dia, ataupun senjata tersebut juga tidak dapat ditiru oleh musuh dia, iaitu Al-Quranul Karim, kan. Kalau tadi orang ni bijak, pandai, boleh cipta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sastra secara spontan, tetapi yang ini Al-Quranul Karim mereka tidak dapat nak gambarkan, kerana bahasa yang terdapat dalam Al-Quran tu lebih indah, lebih menarik, dan lebih Allahumma salli ala sama, lebih power, kita kata lebih power daripada sastra yang para syair, para syuara mereka buat. Baik. Dan wajah yang ketiga adalah wajah yang ketiga ni yang membuktikan kenabian Nabi SAW itu sah adalah bentuk cabaran Allah Ta'ala lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maafkan saya, bentuk yang ketiga ni adalah berkaitan dengan mereka ketidakmampuan mereka untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menampilkan mendatangkan surah yang sama macam mana yang Nabi SAW membacakan kepada mereka. Ini Allah Ta'ala sebut, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika sekiranya kamu tidak boleh nak buat, dan kamu sememangnya kamu tidak sekali-kali akan mampu untuk buat. Itu dia. Itu menunjukkan bahawa tentang ayat yang dicabar kepada mereka ni adalah ini berkaitan dengan tingkatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tingkatan cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ada kalanya Allah Ta'ala minta mereka mencipta satu ayat, disebutkan di sini, datangkan surah yang paling pendek. Dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta didatangkan kepada 10 surah. Dan ada satu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta mereka datangkan satu Quran tu sendiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengesahkan bahawasanya mereka sekali-kali tidak akan mampu buat. Kerana apa? Itu semua dari Allah Ta'ala, kan. Biarpun manusia itu bergabung sesama mereka untuk apa? Untuk menandingi Allah Ta'ala, tetapi sekali-kali mereka tidak akan mampu buat. Meskipun kalau tak mampu, kan, mereka tidak cukup menggabungkan manusia, mereka panggil pula para jin, gabung dengan golongan jin, tetap juga mereka tidak akan mampu buat. Maka itulah tiga bentuk dalil bukti yang menunjukkan kesahihan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu nasihat Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat pula. Jadi
daripada seterusnya, bila mana mereka tidak mampu untuk mendatangkan Al-Quran, ayat Al-Quran yang sama pada macam Nabi SAW baca, dan sama ada mereka mengatakan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW hanyalah direka-reka, kan? Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada mereka supaya cuba datangkan satu ayat yang kamu reka sendiri, ayat tersebut sama dia punya bunyi dia macam Al-Quran ni, mereka juga tidak mampu, sebab Al-Quran ni kadang-kadang ada satu ketika dicabar mereka supaya buat sama macam Al-Quran, iaitu kadang Al-Quran menceritakan tentang perkara gaib dengan perkara nyata. Yang orang Arab ni, mereka kemahiran mereka dalam membina sajak, mereka membina syair adalah selepas daripada mereka melihat sesuatu benda. Sebagai contoh, mereka melihat perempuan cantik, mereka melihat seorang pahlawan, mereka melihat pemandangan suasana yang indah, kan? Daripada itu baru timbul idea mereka tentang bagaimana nak mencipta syair tersebut. Tetapi sebaliknya, pada perkara-perkara yang gaib, mereka sekali-kali tidak mampu. Maka kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada mereka, fa'tu bis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutilah api neraka. Maksud kat situ apa dia? Kembalilah, peluklah agama Islam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutlah bahan api neraka. Takutlah dengan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah daripada manusia itu sendiri dan juga batu. Iaitu batu-batu dikatakan adalah batu yang merupakan patung dan juga berhala yang mereka sembah, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi kat sini dalam ayat ni juga Allah Ta'ala dah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Nabi-Nabian sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-25, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan khabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, berita gembira, khabarkan berita gembira kepada mereka, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Ini Allah Ta'ala sebutkan tentang nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga, yang mana sangat-sangat berbeza, jauh sekali perbezaannya di antara dengan nikmat yang kita dapat di muka bumi Allah Ta'ala. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang maksudnya setiap kali, yang mana setiap kali mereka diberi rezeki daripadanya, dari diberi rezeki, setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga itu. Qalu hadzal ladzi, setiap kali mereka diberikan rezeki yang berupa buah-buahan di dalam syurga tersebut, qalu hadzal ladzi, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, kan? Ya. Lalu wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa, kan? Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka juga di dalam syurga ada isteri-isteri yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-25 ni pula adalah kalau kita nak lihat kesesuaian ayat yang ke-25 ni dengan 24 tadi adalah dari sudut balasan, ganjaran. Kalau yang tadi tu ayat yang ke-24 itu adalah balasan kepada orang-orang kafir. Tapi ayat ke-25 ni adalah ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Yang orang yang beriman ni apa dia? Orang yang percaya dengan gaib, kan? Yang membenarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran, dan orang-orang yang bertakwa. Kembali balik pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima pada surah Baqarah tu. Itu yang Allah Ta'ala sifatkan, kan? Baik, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh ni, jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah, beritahu kepada mereka yang janji untuk mereka di akhirat nanti adalah syurga. Syurga disebut kat sini syurga-syurga, kan? Banyak. Kalau dalam bahasa Arab ni kita belajar jannatin, bila ada kalimah yang ada tanwin tu, itu dipanggil nakirah ataupun disebutkan sebagai kata nama umum. Kata nama umum menunjukkan banyak benda tu. Jadi kenapa disebutkan kat sini dalam bentuk yang umum ataupun seolah-olah macam banyak? Kerana di sini syurga adalah
perlu kita fahami bahawa syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada tingkatan-tingkatan dia, dan manusia ni tadi akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kepada darjat masing-masing, amalan mereka lah kan. Selain daripada amalan mereka ni, kita masuk syurga rahmat Allah Ta'ala kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan syurga kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beriman ni tadi adalah mengikut kepada darajat masing-masing, tahap keimanan masing-masing. Manusia ni kadang iman mereka ada lebih dan ada kadang ada kurang. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyifatkan syurga tu macam mana? Tajri min tahtihal anhar. Disebutkan syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. sungai yang macam dalam syurga tu, adakah sama macam sungai di dalam di dunia kita ni kan? Ada tebing kan, kan. Kemudian pula kadang-kadang kalau kita tengok sungai dekat dunia ni tadi kotor kan, kerana pula pada awalnya jernih, lepas selang seminggu jadi air kopi kan, hitam. Bau pada asalnya bau air kan, tapi selang seminggu dah bau longkang. Tapi adakah sama syurga, sungai di syurga seperti mana sungai di dunia? Tidak. Tidak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sungai-sungai di syurga mengalir tanpa ada parit kan. Kalau kita ada parit kan, parit besar ke parit kecil ke kan, ada galian tempat laluan sungai. Tetapi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan kat sini tidak ada, dia ada parit. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah disebutkan tentang telaga Kausar kan. Telaga Kausar pula tepiannya adalah mutiara yang berongga. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Dan tanah di bawah sungai dan juga telaga tu tadi terbuat daripada minyak kasturi al-azfar, pasirnya dari mutiara dan permata. Itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beriman di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di satu masa nanti. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesemua tu nanti Allah Ta'ala gambarkan kepada kita di mana di dalam syurga nanti ada sungai-sungai yang akan mengalir. Mengalir di mana? Di bawah tempat tinggal mereka di dalam syurga Allah Ta'ala, dan juga di bawah istana-istana mahligai-mahligai yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka di sana nanti. Baik, dan di dalam syurga pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di sini kullama ruziqu minha min samaratir rizqah. Dan mereka ni tadi akan di dalam syurga mereka akan merasai nikmat, hidup mereka dengan kenikmatan sahaja kan. Contohnya mereka akan diberikan makanan seperti mana buah-buahan sebagai contoh kan. Buah-buahan disebutkan kat sini buah-buahan sama macam mana buah-buahan yang sama macam mana di dunia kan. Tetapi apa bezanya? Buah nama yang sama kan. Disebutkan kat sini adalah mereka menggambarkan bahawasanya buah-buahan itu sama seperti buah-buahan di dunia. Dari sudut apa? Dari sudut rupa dia, bentuk dia dan jenis dia. Sebagaimana kalau kita tengok kat sini buah anggur sebagai contoh, anggur ada warna ungu, ada warna hijau kan. Wallahu alam, kemungkinan itulah yang akan insya-Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita semua berada dalam golongan yang dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di sana nanti bila kita dimasukkan kita semua orang yang beriman, bila masuk dalam syurga Allah Taala, kita akan jumpa semua buah-buahan tu yang mana warna buah-buahan yang kita lihat dalam syurga nanti kan sama macam buah-buahan di dunia, tetapi perbezaan itu adalah pada rasa sahaja. Ini disebutkan dalam satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma'. Dia kata tidak ada di dalam dunia itu minal jannati syai'un, daripada syurga satu pun. Tidak ada satu pun satu pun di dunia ini daripada syurga itu melainkan nama saja. Maksudnya apa yang ada kat dunia ni tadi tidak ada di dalam syurga melainkan pada nama sahaja. Nama sahaja yang sah, maksudnya nama sahaja yang sama, tetapi dari sudut rasanya adalah berbeza. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam beliau telah membuat khulasah kesimpulan tentang penafsiran tentang
bentuk buah-buahan, nama buah-buahan yang terdapat dalam syurga. Dia mengatakan bahawasanya penafsiran yang lebih aula sekali, yang lebih yang lebih tepat adalah mereka yang mengatakan wa utubihi mutasyabiha, orang-orang yang beriman yang diberikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang mereka yang diberikan buah-buahan yang serupa itu bermaksud adalah sama dari sudut warna dan juga rupa dia, tetapi berbeza di situ adalah rasanya. Sebagai contohlah, kita kata bila orang beriman tu dapat pada masa ini dihidangkan kepada mereka buah pisang sebagai contoh. Kali ini bila dimakan, rasanya lain, lebih enak daripada di dunia. Kemudian di satu saat yang lain mereka dihidangkan lagi, mereka akan mengatakan bahawa ini adalah buah yang kita dapat sebelum ni, kan? Buah yang sama je kan, tetapi bila dirasa, maka rasa yang kedua tu adalah lebih sedap daripada rasa yang pertama. Begitulah sehinggalah sampai bila, kerana syurga ni tadi penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatan dia tidak akan sama pada hari yang pertama ataupun pada masa yang pertama. Sebaliknya mereka akan rasai nikmat itu semakin semakin nikmat tu semakin menarik bagi mereka. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, disebutkan juga lagi di antara nikmat-nikmat, ini adalah bukan perkara-perkara yang gaib, perkara yang gaib yang perlu kita imani, iaitu syurga Allah Ta'ala, kan? Bila kita beriman dengan perkara yang gaib, maka balasannya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri akan berikan di hari akhirat nanti. Dan di antara perkara-perkara yang gaib yang perlu kita beriman dengannya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain daripada diberikan nikmat makan dan minum tadi dalam syurga Allah Ta'ala, mereka juga akan dianugerahkan kepada mereka, diberikan kepada mereka isteri-isteri yang suci, iaitu disebut kat sini adalah bidadari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciptakan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Baik, disebutkan dia kata isteri-isteri mereka ni macam mana ciri mereka pula, disebutkan dalam surah Ar-Rahman, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut kat sini hurum maqsuratun fil khiyam, dan iaitu bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tetap tinggal di dalam tempat tinggal mereka, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka ni, sifat mereka apa? Mereka ni lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka ni tadi tidak pernah disentuh oleh manusia mahupun jin sebelum daripada mereka. Tak pernah disentuh, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala letak mereka berada di dalam syurga, di tempat mereka. Dan mereka ni tadi sama sekali tidak pernah disentuh oleh golongan manusia dan juga jin. Baik, kemudian disebutkan lagi mereka juga mutahhiratun minal aqzar wal adnas al munaffarah, iaitu mereka ni suci daripada kotoran dan juga kita kata kotoran sama ada zahir dan juga batin lah, kan? Kotoran yang hissi yang boleh kita nampak dan juga ataupun kotoran yang tidak nampak. Maksud dia apa? Seperti mana kotoran, seperti mana yang yang kena pada wanita-wanita ni lah, kan? Seperti mana haid, nifas, kan? Dan juga itu dari sudut hadas besar, kan? Haid dan nifas. Kemudian yang kedua ada hadas kecil, seperti mana kencing, berak, dan juga sebegitu kita kata seorang tu berhadas, kan? Dan sebagainya. Dan juga mereka juga tidak sekali mereka mempunyai mengikuti hawa nafsu mereka, perasaan tidak. Ni adalah perempuan-perempuan bidadari yang suci yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan untuk orang-orang yang beriman nanti. Baik, pernah diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda tentang ahli syurga ni, bagaimana sifat mereka. Dikatakan ahli syurga ni tadi, mereka di dalam syurga hanya makan dan minum, kan? Mereka sekali di dalam syurga tadi tidak kencing dan tidak berak. Lalu para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pula dengan makanan dalam perut mereka? Maka dia kata makanan itu tadi akan keluar melalui peluh mereka, yang mana peluh itu ibaratnya adalah seperti kasturi, harum baunya, kan? Kasturi, ya. Kita pun berbau kasturi putih yang minyak wangi itu, kan?
bau dia macam mana, tetapi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda lah baunya. Kan. Okey, baik. Jadi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi meneruskan lagi, dia kata wa yulhimunat tasbih wa tahmid, mereka diilhamkan untuk mengucapkan tasbih dan juga tahmid, itu muji Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kalau kita kat dunia ni kita diilhamkan untuk bernafas. Maksudnya setiap detik mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam untuk berada bersama dengan para nabi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan satu syarat lah. Dengan satu syaratnya apa? Kita mesti patuh pada perintah Allah Taala, tinggalkan perkara yang dilarang, kan? Elakkan diri kita daripada melakukan segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala sendiri. Macam mana nak tahu semua tu? Hendaklah kita merujuk kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu. Jangan kita beramal dengan sesuatu benda yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Okey, baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup sampai sini saja perkongsian kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-25, satu ayat saja pada hari ini, berkaitan dengan balasan orang-orang yang beriman, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga segala kenikmatan yang ada dalamnya. Dan banyak lagi disebutkan lagi kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ada perbezaan dia, kan. Yang disebutkan tadi, syurga tadi ada bermacam-macam tingkat, kan. Tingkat pertama sampailah tingkat yang paling bawah, tingkat yang paling bawah sehinggalah yang paling atas. Yang mana disebutkan tingkat yang kedua berbeza dengan yang pertama. Tingkat yang kedua tadi nikmatnya lebih tinggi lagi berbanding dengan nikmat yang pertama. Begitu juga yang seterusnya, sehinggalah syurga yang paling atas sekali disebutkan sebagai syurga Firdaus. Syurga yang ditempatkan di dalamnya adalah para anbiya dan para anbiya dan para mursalin, para rasul dan juga para nabi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka-mereka yang akan bersama dengan mereka dengan para nabi nanti di sana. Jadi cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang itu adalah kekhilafan saya dan juga kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.